Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak kesayangan Cikgu Kuna dan untuk rakan-rakan guru walau di mana pun anda berada. Okey, untuk pagi ni cikgu akan membincangkan satu bab yang paling anak-anak suka rasanya, iaitu bab 4, tajuk matriks di dalam tingkatan 5. Okey. Untuk pagi ini fokus cikgu adalah hasil pembelajaran 4.7.2 iaitu mencari matriks songsang bagi matriks 2 darab 2 menggunakan rumus. Okey, seperti yang anak-anak ketahui, bagaimanakah caranya nak mencari matriks songsang menggunakan rumus? Contohnya, diberi satu matriks A adalah A, B, C, D. Maka apa yang anak-anak kena lakukan? Yang pertama, anak-anak boleh mencari songsangan bagi matriks ini dengan melakukan yang pertama 1 per AD tolak BC. Iaitu kita cari penentu bagi matriks A tadi. Macam mana nak cari AD tolak BC? AD kita ambil secara silang. Iaitu A didarab dengan D. Kemudian ditolak dengan BC. Hasil darab B dan C juga diambil secara silang. Kemudian di belakang ini anak-anak boleh lihat macam mana iaitu A dan D tadi yang diambil secara silang ditukar kedudukannya. Iaitu A yang berada di atas bila disongsangkan A berada di kedudukan bawah. Manakala D yang berada di kedudukan bawah apabila disongsangkan berada di kedudukan atas. Manakala untuk BC, hasil darab BC, akan berlaku pertukaran simbol. Yang mana kalau B tadi yang asalnya adalah bersimbol positif, maka apabila disongsangkan menjadi negatif. Sama juga dengan C. Apabila asalnya adalah positif, maka apabila disongsangkan, nilainya menjadi negatif C. Okey, ini adalah standard yang pertama, rumus yang anak-anak boleh ketahui secara umum. Dalam buku teks pun ada memberitahu, ada menyatakan rumus bagi mencari matriks songsangan ini. Tetapi pagi ini, Cikgu Kuna ingin bawa anak-anak mencari matriks songsang dengan menggunakan satu teknik yang Cikgu Kuna panggil teknik butterfly. Okey, untuk video yang sebelum ini, anak-anak telah didedahkan penggunaan teknik butterfly. Kalau anak-anak masih ingat macam mana Cikgu Kuna gunakan teknik butterfly, untuk mengembangkan dua kurungan, iaitu dalam tajuk persamaan kuadratik. Untuk membuka dua kurungan, anak-anak didedahkan dengan penggunaan butterfly. Maka sekali lagi, Cikgu Kuna gunakan teknik yang sama yang Cikgu Kuna panggil teknik butterfly itu. Tetapi hari ini, teknik ini digunakan untuk mencari matriks songsang. Okey, bagaimanakah kaedah yang Cikgu Kuna gunakan, kaedah butterfly ini untuk mendapatkan matriks songsang? Ada 3 step yang anak-anak kena lakukan untuk mendapatkan matriks songsangan. Step yang pertama, langkah 1. Anak-anak mesti lakukan 1 per sayap 1 tolak dengan sayap 2. Apa yang dimaksudkan dengan sayap? Nanti Cikgu Guna akan tunjukkan. Step yang kedua, langkah yang kedua, anak-anak mesti sayap 1 ditukarkan tempat. Dan step yang terakhir, step yang ketiga untuk butterfly ini adalah yang ketiga, sayap 2 ditukarkan simbol ataupun ditukarkan tanda. Okey. Macam manakah kaedah itu Cikgu Kuna lakukan? Okey, cuba anak-anak lihat pada contoh yang pertama. Diberi matriks A adalah A, B, C, D. Bagaimana Cikgu Kuna jalankan songsangan ini menggunakan kaedah butterfly? Yang pertama, Cikgu Kuna akan buatkan sayap. Kerana butterfly, dia ada 2 sayap. Sayap 1 dan sayap 2.
Bagaimana nak buat sayap? Okey. Yang pertama, okey. Langkah pertama, sayap 1 dimulai dengan AD. So, ini cikgu guna tandakan sebagai sayap 1. Kemudian, manakah pula sayap 2? Sayap 2 adalah nilai bagi BC. So, ini cikgu guna tandakan sebagai sayap 2. Apa yang perlu kita lakukan selepas anak-anak lukiskan gambar sayap tadi? Ikut 3 step yang cikgu guna tuliskan pada ruangan bulatan itu. Langkah yang pertama, anak-anak kena lakukan 1 per sayap 1 tolak sayap 2. 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Apakah sayap 1? Anak-anak boleh lihat pada persilangan yang warna merah tadi, iaitu A dan D. Maka merah tadi A didarab dengan D, maka sayap 1 adalah AD. Ditolak dengan sayap 2. Apakah nilai di dalam sayap 2? Sayap 2 adalah yang bersilang yang cikgu guna tandakan pada sayap biru tadi, iaitu di sini ada abjad B dan C. Maka tolak B dan C, maka di situlah terciptanya sayap 1 tolak dengan sayap 2. Yang kedua, selesai yang pertama, yang kedua cikgu guna ada letakkan di sini nota sayap 1, tukar tempat. Apa maksud tukar tempat? Tukar kedudukan. Apakah sayap 1? Sayap 1 yang warna merah itu. Maka tukarkan kedudukannya. Yang mana A sepatutnya berada di atas, kita turunkan ke bawah. Dan D yang asalnya di bawah akan dinaikkan ke atas. So, cikgu guna dah buat step yang kedua, iaitu sayap 1, tukar tempat. Manakala langkah yang ketiga, setelah anak-anak lukiskan butterfly, anak-anak buat step yang pertama, 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Step yang kedua, anak-anak tukar tempat. Dan step yang ketiga, langkah yang ketiga, anak-anak tukar simbol. Apa maksud tukar simbol? Kalau yang asal negatif, akan bertukar jadi positif. Kalau yang asal positif, akan bertukar jadi negatif. So, di sini, B yang asalnya positif akan bertukar menjadi negatif B. Manakala C akan bertukar menjadi negatif C. So, anak-anak dah boleh cari songsangan bagi matriks A. Okey, masih tak faham? Sekarang cikgu guna tunjukkan contoh bagaimana matriks 2 darab 2 diselesaikan menggunakan teknik butterfly untuk mencari matriks songsang. Okey, contoh yang kedua, cikgu guna ambil bawa anak-anak pada contoh yang cikgu guna bagi nombor. Tadi masih dalam abjad ABCD. Sekarang kita letakkan satu nombor. Katakanlah matriks 2 kali 2 diberi 3, 6, negatif 2, negatif 5. Cikgu guna nak mencari matriks songsang menggunakan kaedah butterfly. Apa yang akan cikgu guna lakukan? Cikgu guna akan buat 3 step. Sebelum dilaksanakan 3 step ini, langkah yang pertama, buat sayap rama-rama dahulu. Pada matriks yang diberi, anak-anak lukiskan sayap rama-rama, iaitu persilangan matriks AD dan BC tadi. So, di sini cikgu guna letakkan sayap 1. Kemudian, cikgu guna lukiskan lagi sayap 2. Okey. So, apabila anak-anak lukiskan sayap 1, lukiskan sayap 2, lihat pada step yang cikgu guna tuliskan di sebelah bulatan tadi. Apakah step yang mesti dilakukan? Yang pertama, 1 per sayap 1 tolak sayap 2. So, anak-anak tuliskan 1 per sayap 1. Apakah nombor yang ada dalam sayap 1 yang warna biru tadi? Iaitu nombor 3 dan negatif 5. Maka 3
didarab dengan negatif 5. Kemudian sayap 1 ditolak. Sebab formulanya mesti tolak. So anak-anak tuliskan saja tolak. Tolak dengan sayap 2. Apakah nombor yang ada di dalam sayap 2? Nombornya adalah 6 dan negatif 2. So cikgu nak letakkan 6 kurungan negatif 2. Bermaksud step yang pertama sudah selesai. Iaitu cikgu nak dah buat 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua anak-anak rujuk di sini. Sayap 1 mesti tukar tempat. Tukar kedudukan. Atas ke bawah, bawah ke atas. So, cikgu Kuna akan bukakan kurungan. Yang biru sayap 1. 3 negatif 5. Maka negatif 5 yang di bawah akan ke atas. Tukar kedudukan. 3 yang atas turun ke bawah. Kemudian, untuk step yang ketiga bagi butterfly adalah tukar simbol. Tukarkan tanda. Yang mana sayap 2 adalah pada sayap yang berwarna oranye tadi. Anak-anak boleh lihat 6 adalah nombor yang positif. Apabila positif, ditukarkan simbol menjadi negatif 6. Sama juga kalau negatif 2, apabila ditukarkan simbol menjadi positif 2. So, anak-anak dah hampir selesai. Cuma tinggal satu lagi anak-anak mesti cari apakah hasil darab sayap 1 tolak dengan sayap 2 tadi. Apakah hasil tolak bagi sayap 1 dan sayap 2. Yang ni anak-anak boleh terus tekan kalkulator. 3 darab negatif 5 tolak 6 darab negatif 2. So, anak-anak akan dapat jawapan dia negatif 3. So, negatif 3, negatif kena letakkan di tengah. 1 per 3. Dan yang belakang matriks hanya disalinkan sahaja. So, dah selesai. Anak-anak dah dapat jawapan untuk matriks songsangan yang soalan tadi hendak. So, anak-anak diberi 2 markah. Alhamdulillah. Boleh faham? InsyaAllah. Okey. Untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah pattern soalan SPM. Kadang-kadang contoh 1 tadi, dia bagi satu matriks, dia terus minta anak-anak cari matriks songsangan bagi matriks tersebut. Tetapi untuk contoh yang kedua, dia bagi satu matriks yang asal dan dia bagi lagi satu matriks yang telah disongsangkan. Yang mana kita baca pada ayat di atas, matriks songsangan bagi. Dia bagi satu matriks yang mula-mula bagi tadi adalah matriks asal. Kemudian dia bagi lagi yang belakang ini adalah matriks songsang. Kalau contoh yang pertama tadi, dia hanya bagi satu matriks asal. Dan anak-anak kena buat ketiga-tiga step untuk mendapatkan matriks songsangan dia. Tetapi untuk contoh yang kedua, soalan telah bagi satu matriks asal. Soalan juga beri lagi satu matriks yang telah disongsangkan. Cuma tidak lengkap. Matrik yang disongsangkan tadi adalah tidak lengkap. Yang mana kalau anak-anak boleh lihat kat sini, okay, Y. Y, unsur bagi Y kita belum ketahui. Apakah unsur Y yang disongsangkan tadi? Dan juga X kat depan ni, juga kita belum ketahui apakah nilai bagi X. Kerana itu soalan menghendaki anak-anak mencari nilai X dan nilai Y. Dia dah tak minta anak-anak untuk mencari matriks songsang kerana matriks songsangan telah diberi. Tetapi yang diberi tadi tidak komplit, tidak lengkap. Maka di sini anak-anak kena cari apakah nilai X dan apakah nilai bagi Y tersebut. Bagaimana caranya? Sama juga. Gunakan teknik butterfly yang Cikgu Kuna letakkan di sebelah. Apakah teknik butterfly? Langkah yang pertama, buat sayap. Sayap 1 dan sayap 2. Bagaimana? Yang pertama kita buatkan sayap. Okey, kenapa Cikgu Kuna buat sayap pada yang asal? Kerana matrik yang asal dia ada semua unsur.
So, yang merah tu cikgu guna letakkan sebagai sayap 1. Kemudian kita buat pula sayap yang kedua. Okey, yang tu adalah sayap yang kedua. Semasa cikgu guna letakkan sayap pada matrik asal, dalam masa yang sama, cikgu guna letakkan sayap yang sama pada matrik yang disongsangkan. Orange, sayap 2. Cikgu guna letakkan juga warna orange pada matrik yang disongsangkan. Sayap 1 yang warna merah tadi, cikgu guna letak pada matrik asal. Maka cikgu guna letakkan juga sayap 1 tadi pada matrik yang disongsangkan. Sekarang, kita boleh terus guna teknik butterfly untuk membanding beza matrik yang asal dengan matrik yang songsang yang telah diberikan. Sangat mudah. Macam mana? Yang pertama, nak mencari nilai bagi Y. Kita boleh lihat Y kat sini. Yang mana Y yang dia kendaki tadi berada di dalam sayap yang kedua. Sayap yang kedua. Cuba lihat pada nota yang di sebelah. Apakah yang dinyatakan dalam nota sebelah? Sayap 2, tukar simbol. Maka, anak-anak rujuk pada matrik yang asal. Dalam matrik asal, sayap 2 yang di bawah. Kita rujuk pada yang di bawah kerana Y adalah unsur yang di bawah tu. So, kita rujuk yang asal negatif 9. Maka, apabila cikgu guna nak carikan nilai Y, sayap 2 menyatakan mesti tukar simbol. Maka, kalau yang asalnya adalah negatif 9, maka sayap 2 mesti tukar simbol. Maka, Y daripada negatif ditukarkan menjadi positif. Maka di sini kita terus dapat jawapannya Y sama dengan 9. Sangat mudah. Tak perlu lakukan ketiga-tiga step. Terus tengok pada sayap 2 kerana Y yang diminta berada pada sayap 2. Kemudian, nak mencari satu lagi nilai bagi X. Nilai bagi X kalau anak-anak lihat bukan berada dalam sayap. Sayap 1 yang merah, sayap 2 yang orange. Sedangkan X bukan berada dalam sayap. Bermaksud bukan step yang kedua. Sebab step kedua, sayap 1 tukar tempat. Bukan juga step yang ketiga. Kerana step yang ketiga juga melibatkan sayap. Iaitu sayap 2, tukar simbol. Maka, apakah step yang belum kita buat lagi? Iaitu step yang pertama. Apakah step yang pertama? Step yang pertama adalah 1 per sayap 1 tolak sayap 2. Itulah nilai bagi X. Apakah sayap 1? Kita boleh rujuk pada matrik asal tadi. 1 per sayap 1. So, sayap 1 kita adalah yang warna merah tadi. Nilainya adalah negatif 5 dan 2. So, kita tuliskan sahaja negatif 5 darab 2. Sayap 1, tolak. Tuliskan tolak. Sayap 2. Apakah nombor dalam sayap 2? Ya, 3 dengan negatif 9. So, anak-anak tuliskan 3 didarab dengan negatif 9. So, apakah jawapannya? Anak-anak boleh terus tekan kalkulator. Negatif 5 didarab dengan 2. Tolak 3 didarab dengan negatif 9. So, jawapannya akan menghasilkan positif 17. So, di sini anak-anak mendapat jawapannya adalah 1 per 17. So, ini adalah nilai bagi X. So, anak-anak diberi 2 markah. Sangat mudah. Hanya menggunakan teknik butterfly, anak-anak boleh menjawab soalan matrik songsangan. Okey, cikgu guna bawakan lagi anak-anak pada contoh yang ketiga. Kalau anak-anak tengok soalan nombor 2, contoh 2 dan contoh yang ketiga sama sahaja. Bezanya adalah anak-anak lihat pada kedudukan X tadi. Kalau pada contoh yang kedua, cikgu guna nak jawapan, yang kat luar tadi cikgu guna nak X. Sedangkan bezanya pada contoh yang ketiga, cikgu guna nak X 1 per X, yang mana X adalah berada pada kedudukan di bawah.
bukan X yang besar tadi. Kalau contoh yang kedua, X adalah satu nilai. Okey, bukan 1 per X. Maka nilai bagi X adalah 1 per 17. Tetapi untuk contoh yang ketiga, apabila kita kira 1 per sayap 1 tolak sayap 2, soalan hanya menghendaki nilai X yang berada di bawah. Bukan termasuk 1 per. So, 1 per tak boleh diambil. Apa yang anak-anak kena ambil? Hanya nilai yang di bawah juga. Jadi, kalau tadi anak-anak dapat 1 per 17, maka jawapan X mesti 17 sahaja. Jadi, di sini kalau anak-anak jawab X adalah 1 per 7, anak-anak akan hilang 1 markah. So, mesti lihat dengan baik-baik, lihat dengan betul-betul. Kalau soalan menghendaki jawapan dalam bentuk X, maka X tanpa 1 per, jawapan kita mesti kena diberi dalam 1 per. Tetapi, kalau nilai X tadi diberi dalam 1 per X, dan nilai yang dikehendaki adalah X yang berada di bawah, maka jawapan yang kita akan bagi adalah di bawah sahaja tanpa mengambil nilai 1 yang di atas. So, boleh faham? Soalan yang sama. Tetapi jawapannya, cara penulisannya berbeza. Okey. Dan untuk contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, cikgu guna bawa anak-anak macam mana nak menyelesaikan matrik songsang. Kalau tadi cikgu guna bagi contoh, anak-anak boleh terus banding beza. Ambil matrik asal, lihat matrik songsang, terus bandingkan sayap, terus dapat jawapannya. Tetapi untuk contoh yang keempat, anak-anak boleh lihat apabila kita nak buat macam cara tadi, macam step yang cikgu guna buat tadi, iaitu secara bandingan, kita takkan dapat jawapannya. Okey, tak faham? Cuba cikgu lihat, cikgu guna bawakan anak-anak macam mana cara nak menyelesaikan contoh 4 ini. Yang pertama, kita masih nak gunakan konsep butterfly. Gunakan teknik butterfly. Maka kena buat sayap. Yang pertama, anak-anak buatkan sayap 1. So, yang merah tu adalah sayap 1. Kemudian, anak-anak buatkan sayap 2. So, ini adalah sayap 2. Okey, tak terang. Cikgu nak terangkan sedikit ya. Okey, warna dia tak terang tu. Okey, so yang biru tu adalah sayap 2. Kemudian kalau cara yang ketiga tadi, contoh yang ketiga, cikgu guna buat sayap pada matrik yang asal. Cikgu guna buat juga sayap pada matrik yang disongsangkan. So, kat sini pun sama. Cikgu guna buat sayap 2 yang warna biru. Kemudian, sayap 1 yang warna merah. Okey. Sekarang anak-anak boleh lihat macam mana sayap 1 nak dibandingkan yang asal dengan yang songsang. Kerana kita nampak sekarang nilai dia dah tak sama. Kalau kita rujuk pada nota cikgu yang di sebelah, kalau nak mencari matrik songsangan, guna kaedah butterfly, sayap 1 pada step yang kedua, mesti tukar tempat. Okey, tetapi apabila anak-anak lihat pada matrik asal, iaitu 1 dengan R. Matrik asal sayap 1 adalah 1 dengan R. Apabila kita nak tukarkan tempat, 1 dengan R tadi, dia akan jadi sepatutnya R dengan 1. Okey, yang mana R dengan 1 tadi, kalau kita nak bandingkan dengan matrik yang asal, apa yang akan berlaku adalah kita lihat 1 yang di bawah ni sepatutnya sama dengan yang di bawah ni. Tetapi kita boleh lihat dah tak sama. Tak boleh nak banding macam tadi. Kalau macam tadi kita tukar tempat, kita banding, dapat jawapan. Ataupun kita tukar simbol, kita banding, dah dapat jawapan. Tetapi untuk contoh yang kedua, apabila cikgu guna tukarkan tempat pada sayap yang pertama, bila nak dibandingkan, okey, yang bawah dia 1,
Tetapi kita lihat pada yang asalnya 2, bukan 1. So, apa yang Cikgu Kuna nak buat sekarang? Okey, jadi cuba anak-anak lihat balik matrik songsang yang dia bagi tadi. Cuba kita perhatikan matrik songsang yang dia bagi pada kita. Tak complete. Butterfly dia tak complete. Yang mana nak guna teknik butterfly, kena ada 3 step. Iaitu step yang pertama, 1 per sayap 1 ditolak dengan sayap 2. Iaitu mesti kena ada 1 per kat bawah ni sebelum ada kurungan. Tetapi anak-anak boleh lihat tak kat sini, tak ada 1 per di depan ni. So, bila tak ada 1 per, bermaksud di mana 1 per itu? Ya, dia dah masuk ke dalam. Bila dia dah masuk ke dalam, bermaksud nilai yang diberi ini, matrik songsangan yang diberi adalah nilai yang telah didarab. Maka, apabila kita nak dapatkan matrik asal yang didarab tadi, kita bahagikan balik supaya dapat jawapannya. Bagaimana? Okey, kalau di sini 1, sedangkan di sini ditulis nombor 2, macam mana anak-anak nak buatkan 2 tu jadi nombor 1? Macam mana? Betul. Dengan menggunakan pembahagian. Matrik yang 1, okey, kita tengok matrik asal dia adalah 1, tetapi songsangan dia adalah 2. Macam mana matrik 2 itu nak menjadi matrik asal adalah 2 dibahagikan dengan 2. Matriks 2 tadi kat bawah dibahagikan dengan 2, barulah hasilnya adalah 1. Maka sama juga yang 3 di atas tadi, kat sini, kalau matrik 2, asal yang unsur 2 tadi dibahagi dengan 2 supaya menjadi 1, maka yang 3 pun sama. Yang 3 juga dibahagikan dengan 2. Maka di sinilah kita terus dapat nilai bagi R adalah 3/2. Sangat mudah sebenarnya. Cuma soalan ni bukan soalan yang rutin. Kerana 3 butterfly tadi, 1 iaitu nilai bagi step yang pertama, 1 per sayap 1 tolak sayap 2 tidak ditunjukkan di depan. Bermaksud step yang pertama didarab dengan sayap 1 dan sayap 2. Maka apabila kita nak dapatkan, nak dapatkan nilai bagi R, iaitu matrik asalnya, kita kena bahagikan balik untuk mendapat nilai yang asal. Okey, jadi itu sahaja cara untuk menggunakan teknik butterfly mencari matrik songsangan. Tetapi sebelum tu anak-anak kena ingat, matrik 2 darab 2 bukan semua mempunyai songsangan. Ada matrik yang tiada songsangan ataupun songsangan itu tidak wujud. Okey, so satu contoh. Apakah yang berlaku apabila matrik itu tiada songsangan? Bila tiada songsangan, bermakna tiada rama-rama, tiada butterfly. Apakah butterfly? Butterfly adalah sayap. Tiada sayap, tiada rama-rama, maka sayap rama-rama itu adalah sama dengan kosong. Macam mana? Sayap yang pertama. Okey, apakah sayap yang pertama? 4 dan Z. So, 4 didarab dengan Z. Tolak. Sayap yang kedua. Apakah sayap yang kedua? So, sayap yang kedua adalah negatif 5 didarab dengan negatif 2. Dan yang mana apabila tiada songsangan, tiada rama-rama, so bila tiada butterfly, anak-anak tak perlu jalankan tiga step tadi. So, anak-anak terus tulis, tiada songsangan, maka tiada butterfly. Nilai sayap 1 dengan sayap 2 adalah bersamaan dengan kosong. So, di sini anak-anak boleh terus tekan kalkulator untuk mencari nilai bagi X. Macam mana nak tekan kalkulator? Hanya gunakan alfa dan alfa tutup kurungan ataupun jadikan X dan gunakan alfa CALC, kemudian tekan shift solve. Bagaimana caranya? Tekan 4
Z, anak-anak tekankan alfa tutup kurungan. Yang mana kalkulator akan memberikan nilai X. Tolak, okey, negatif 5 didarab dengan negatif 2. Simbol sama dengan, jangan ditulis sama dengan biasa. Tekankan alfa CALC ataupun alfa soft dan tekan kosong. Dan untuk jawapan akhir, anak-anak tekan shift soft. Tekan sekali lagi shift soft. So di sini anak-anak akan diberi nilai bagi Z yang betul. Apakah nilainya? Adalah 10 per dengan 4. So yang mana kita kalkulator, kalau anak-anak tekan kalkulator, nilainya terus akan diberi dalam sebutan yang terkecil. Jadi dengan menggunakan teknik butterfly, anak-anak boleh mencari matriks songsang bagi matriks 2 darab 2. Dan jika matriks itu tiada songsangan, anak-anak juga boleh terus mencari nilai bagi sesuatu yang ditanya tadi juga menggunakan butterfly. Tiada songsangan, tiada butterfly, sayap 1 ditolak dengan sayap 2 adalah sama dengan kosong. Jadi, sehingga di sini saja perkongsian Cikgu Kuna menggunakan teknik butterfly mencari matriks songsangan. Jadi, anak-anak terus buat latihan. Pelbagai latihan yang boleh dicari. Dan setiap teknik yang diajar, anak-anak mesti melakukan latih tubi secara berkala. InsyaAllah anak-anak akan mendapat pemahaman dan ingatan yang bagus. Jadi sehingga kita jumpa lagi, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada perkongsian yang seterusnya. Pada sesi yang kedua, macam mana Cikgu Kuna gunakan butterfly tadi. Macam mana sekali lagi butterfly digunakan untuk menyelesaikan persamaan serentak. So, sehingga jumpa lagi. Salam sayang daripada Cikgu Kuna. Ingat, matematik mudah mesej. Assalamualaikum dan salam sejahtera.